Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan masih lagi berkait dengan sebab-sebab hati yang berpenyakit. Muka surat 38 betul. Muka surat 38. Masih lagi di poin yang pertama, iaitu percakapan yang berlebihan itu. Jadi percakapan yang berlebihan ini dia merupakan salah satu punca hati manusia itu berpenyakit. Muka surat 38 perenggan bahagian bawah itu, perlu diketahui modal harta seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ialah umur dia di dunia ataupun masa-masanya di dunia. Itu sebenarnya manusia yang tidak beragama pun boleh faham bahawa masa itu yang dilalui oleh manusia itulah sebenarnya harta, modal manusia. Jadi apabila dia membiarkan masanya kepada sesuatu yang tidak ada sebarang kepentingan dengan hidupnya dan tidak menyimpan pahala di akhirat, bererti dia telah mensia-siakan modalnya. Kerana itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan menerusi Abi Hurairah radhiyallahu an, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Tarku tu ubah bagi ni. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Maksudnya di antara keelokan Islam seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak perlu ataupun perkara yang tidak ada faedah atau perkara yang tidak berguna untuk kehidupannya. Walaupun perkara itu seronok, terhibur, tapi tidak berguna, maka dia tinggalkan. Jadi perbuatan itu mengikut Rasulullah SAW adalah tanda eloknya Islam seseorang. Hadis ni termasuk dalam hadis yang dianggap sebagai hadis yang ringkas tetapi padat maksudnya. Ataupun disebut dalam istilah ulama dipanggil ini antara hadis yang disenaraikan sebagai jawami'ul kalim. Kata-kata yang ringkas tetapi mengandungi erti yang sangat besar. Mana kalau daripada hadis ni saja ni, kalau kita amal perkara yang tak berguna, kita tak buat. Maknanya hadis ni selain daripada dia memberi kaedah dalam kehidupan, dia juga sebenarnya menganjur supaya kita berfikir. Jadi kita nak tahu ada faedah atau tidak faedah, kena fikir dulu. Jadi maknanya sebelum kita buat satu kena fikir. Jadi hadis ni mengajar kita, khususnya orang Islam,
supaya akal dia, minda sentiasa berfikir. Itu mafhum hadis ini. Kalau tidak dia tak akan tahu berguna ataupun tidak. Mana kena fikir terlebih dahulu. Abu Ubaidah meriwayatkan daripada Al-Hasan katanya, di antara tanda Allah Allah SWT berpaling daripada seseorang hamba. Berpaling di sini mana Allah tak peduli. Bahawa antara tanda Allah tidak jaga seseorang hamba tu, maknanya hamba tu tidak berada di bawah hifzullah. Allah menjadikan seseorang itu dia sibuk, hidup dia nampak sibuk, tapi sahabat tak berguna. Nampak kalut ribut kita kata dah, tapi tak pakai sahabat dia. Cara tu orang itu sudah berada di luar daripada hifzullah. Ni kita ukur atas diri kita sendiri. Kita ni sibuk. Kalau sibuk untuk apa? Rupanya sibuk tu saja nah. Sibuk dah buah, kedai kopi, sibuk nampaknya, tapi tak berguna acara tu. Kalau mengikut Abu Ubaidah atau orang itu sudah tidak di bawah inayah, taufik, tidak di bawah hifzullah. Allah tak jaga dah dia. Dia maknanya kalau Allah tidak jaga kita, maka kita ni terdedah kepada serangan musuh kita, yakni iblis dan syaitan itu. Jadi bahayalah. Jadi ini untuk diri kita sendiri. Kena semaklah. Baik, bercakap tentang perkara yang tidak perlu dan menambah ataupun lebih dari kadar yang diperlukan, itu adalah sejenis lebihan. Bila bercakap kalau tidak perlu, dah kita cakap tu lebih daripada kadar perlu, sepatut perlu setakat ni, tiba-tiba lebih, itulah dikira sebagai fudlah dia. Maknanya kalau kita perhatikan ajaran Nabi, dia nak supaya kita ni buat satu, biarlah kita mengambil kira fudlah itu, umdah itu. Mana perkara pokok, hak jenis lebih-lebih hak tak perlu ni kena elak lah. Itu cara hidup beragama. Jadi kalau begitu sebenarnya kita bercakap ni tak perlu banyak pun. Kalau kita nak guna lidah kita dengan banyak, dia ada zikrullah, baca Quran, zikir hak Nabi ajar dan sebagainya. Tu boleh. Okey, sekarang ni kita masuk poin yang kedua. Jadi maknanya daripada perbincangan yang pertama tu, kita kena sentiasa semaklah kehidupan kita. Apakah aku ni bercakap lebih? Sebab kalau kita tengok setengah-setengah orang tu lah, yalah, kadang-kadang kita sedih pun boleh berlaku. Kadang-kadang lebih kecil, bergora saja hidup dia. Berselawar saja. Tu maknanya kena semak lah. Sekali-sekala tu tidak menjadi masalah. Tapi nak kau orang serabut tu kira lebih, tak perlu tu. Sebab tu dulu masa anak belajar Minhajul Abidin tu guru kita sebut sama. Kecek lebih ni dia bukan sekadar tu, dia akan memeriksa pada cara berfikir manusia. Orang dia jenis banyak selawar gini, otak dia jadi ringan. Memang ada ulama sebut. Sebab apa? Sebab orang jenis selawar ni dia tak mikir banyak. Lebih lah, makna lebih. Sekali-sekala tu tidak jadi masalah. Jadi sebab tu guru kita kata tak ke mana sebenarnya. Kalau hidup lagu tu tak ke mana. Baik. Sekarang ni kita masuk pada poin yang kedua, yang juga perlu kita beri perhatian adalah dari sudut penglihatan. Bercakap memang perlu, melihat juga perlu, tetapi yang menjadi masalah kalau berlebihan. Cuba kita tengok di sini. Apa maksud berlebihan itu sehingga dia menjadi penyakit? Penyakit pula, penyakit kepada satu anggota yang paling utama, iaitu hati. Baik, penglihatan yang berlebihan ialah penglihatan yang dihalalkan kepada sesuatu yang tidak halal. Kalau ni ujian paling besar umat manusia di zaman kita. Sebab sistem teknologi maklumat kita kata, dia kalau daripada dulu sampai sekarang ni, kita ni berada di zaman paling canggih. Jadi kena berhati-hati. Telefon pun tak ada dah, telefon acak ayah ni nak. Telefon canggih-canggih saja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan menutup semua pandangan. Sebaliknya memerintahkan supaya menutup sebahagian daripada pandangan sahaja. Oleh kerana pengharaman
melakukan pandangan yang berlebihan, termasuk oleh kerana pengharaman melakukan pandangan yang berlebihan termasuk ke dalam pengharaman wasilah. Ia diharuskan apabila ada maslahah, dan diharamkan apabila dibimbangkan boleh mengundang kerosakan, dan tidak bertentangan pula dengan maslahah yang lebih kuat berbanding dengan kerosakan. Maksudnya bila Allah mengharapkan melihat secara berlebihan ataupun melihat perkara yang tidak halal, maka sesuatu yang boleh membawa ke arah itu juga diharamkan. Allah panggil wasilah. Asas dia jelas bahawa melihat itu satu keperluan, khususnya untuk apa sajalah. Tetapi yang tidak dibenarkan adalah melihat perkara yang haram. Jadi apakah wasilah yang boleh menyebabkan kita jadi terlibat dalam melihat sesuatu yang haram? Wasilah itu juga haram. Itu kaedah sama saja. Yang diharamkan itu zina. Sesuatu yang boleh membawa pada zina turut diharamkan. Itu isyarat kepada seriusnya agama bila dia nak haramkan sesuatu. Mana wasilah tu juga boleh jadi haram. Mana kalau tak boleh kawal telefon, boleh pakai telefon. Seolah-olahnya begitu. Ataupun internet kau misalnya, itu termasuk dalam istilah iqla' dia panggil. Kalau terbukti tak boleh. Terbukti tak boleh. Ada setengah ulama sufi, ni ulama ni hak tazkiyatun nafs lah. Kita guna istilah tu. Bukan seorang lah. Misalnya tak silap ananya dalam kitab Talbis Iblis tu, misalnya Hasan Basri, tokoh tabi'i tu, dia kata kadang-kadang bila bagi dia lah koreksi yang dibuat atas dia, kadang-kadang sekali saja buat kesalahan, kadang-kadang 2 tahun nak ilang betul, kadang-kadang duk teringat lagi. Susahnya nak baiki bila kita terlibat dengan haram. Hak haram hak terlibat ke hak dosa besar lah. Bukan kata dosa kecil. Melihat perempuan, dia tidak jadi dosa besar. Tapi kukuk mana pun bagi setengah orang yang jaga hati dia, kadang-kadang nak pulih tu dia kata 2 tahun lebih. Tu. Nak pulih betul tu. Sampai begitu sekali. Sebab apa? Sebab dia cana kepada kehidupan akhirat dia. Kita ni tak berasa apa boleh jadi kerana kita ni terlalu lalai. Tidak ambil kira apa yang kita lihat ni. Rasa takut tu terlalu kecil sangat. Mungkin tak timbul lah perkara-perkara begitu. Jadi bahayalah. Jadi di sini, jadi maknanya dalam perenggan pertama ni, kita kena tahu apakah sebab yang menyebabkan kita ni jadi melihat perkara yang haram. Apa sebab dia? Sebab itulah yang perlu kita cari. Apa sebabnya? Dalam hadis yang diriwayatkan dengan isnad yang sahih menerusi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya, an-nadhah sahmun masmum min sihami iblis, man tarakha min makhafati abdaltu imanan yajid halawatahu fi qalbi. Allah berfirman, ni hadis kursi, pandangan mata itu adalah salah satu daripada anak panah iblis. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepadaku, aku akan gantikannya dengan iman. Sejauh mana kuat iman dia, sehingga dia boleh rasa kemanisan itu, kemanisan iman. Pada iman ni bukan seperti kuih, bukan seperti coklat, tetapi oleh kerana terlalu segar, terlalu subur keiman itu, sehingga dia rasa halawatul iman itu, kesegaran iman. Mana peringkat tinggi lah. Peringkat siapa mana boleh. Apa maksud an-nazrah? Apa maksud an-nazrah? Kalau orang ngaji bahasa Arab, an-nazrah ni dia panggil masdar marrah. Sekali tengok. Sekali tengok. Jadi apa maksud hadis ni? Sekali tengok itu adalah masmum min sihami iblis. Adalah kita kata anak panah iblis. Yang beracun lah. Apa maksudnya? Dia nak ayat di sini kalau dalam syarah hadis, pandangan pertama lah punca segala-galanya. Pandangan pertama, hak bermula dengan pandang lama sampai sejak kita kata. Dia bermula di mana? An-nazrah. Sebab itulah an-nazrah tu dia tidak berdosa lagi.
Tapi hak selepas itu, jadi bila kita tengok tu, dia kena kawal di situ. Dia kena kawal di situ. Tak boleh lari dah kita kalau pergi mana-mana, sama ada telinga ke ataupun tengok ke aurat. Bukan semua orang Islam lah, kau Islam tak untuk aurat. Sekali tengok tu. Sebab tu setengah-setengah ulama, misalnya kalau dalam syarah ada mufrad tu ana bacalah, dia kata nazrah ni dia merujuk kepada penglihatan yang tidak disengajakan. Ada juga setengah kata tengok orang mendedahkan aurat. Dia pun lepas tu dia paling lain lah, atas dasar takut berdosa itu. Itu mana an-nazrah. Kalau dia layar selepas tu, baru dia kena panah. Jadi panah tak diterkira-kira tu syaitan panah dah tu. Tapi kalau kita tidak layar an-nazrah, panah yang pertama, selamat kita. Itu dalam syarah Al-Adabul Mufrad, As-Sailul Murajjah Najili. Tu dia bincang agak panjang lah. Ni begitu cumanya kita mana kena jagalah. Tak boleh tak tengok langsung. Saya nak makan takak kepala tu, nama kena mak darum. Warung dah siapa tunduk sama. Tak boleh juga begitu. Saya nak besar tak apa tengok. Kita kenal siapa tu. Maknanya mata tu dia berkait dengan hati. Kalau hati jaga, mata tu sekadar nazrah, dia tidak agi pada seterusnya. Itu maksudnya. Hadis di atas walau bagaimanapun dinilai sebagai dhaif oleh Al-Albani dalam At-Targhib wa Tarhib. Hak ni kalau dalam setengah-setengah kitab dia tidak letak sebagai dhaif. Tu antara khilaf jugalah. Tapi kukuk mana pun kalau kita kata dhaif pun untuk sebagai peringatan boleh pakai, boleh diterima. Boleh diterima dari segi makna dia tu. Lepas tu hadis lain ada lagi yang menyebutkan bahawa mana pandangan kita ni ada sahmun min sihamin iblis. Hak ni tak ada. Ni tak ada. Ni ada masmun. Sahmun min sihamin, tak ada. Hadis lain tu sahih tu. Baik. Atau ana ubah sikit ana ubah sikit tu. Mengawal pandangan mata sebenarnya mengawal bukan menutup. Mengawal pandangan mata sebenarnya merupakan satu wasilah untuk jaga kehormatan diri. Kita kawal, bukan kata tutup tu, tak boleh tutup. Bahaya tutup mata ni. Kita kawal. Mengawal pandangan mata sebenarnya merupakan satu wasilah untuk menjaga kehormatan diri yang merupakan pintu terbesar kepada hati. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Ni dalam Sahih Muslim. Kutiba ala bani Adam nasibuh minaz zina mudrikun dhalik la mahalata fal ainan zinahuma an-nazar wal udhunan zinahuma al-istima' wal lisan zinahu al-kalam wal yad zinaha al-batsh wal rijl zinaha al-khuta wal qalb yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibuh. Anak Adam di sini maknanya manusia. Manusia dituliskan bahagiannya daripada zina. Mana dia ada tu melakukan zina ayat. Manusia ni ada melakukan zina. Zina bagaimana yang dimaksudkan? Setiap orang ni ada bahagian mana terlibat dengan zina. Kalau nak terjemah mafhum tak, setiap manusia akan terlibat dengan zina. Itu maksudnya. Tak dapat la mahalata. Tak dapat, tak boleh nak elak. Itu mana la mahalata. Tak boleh nak elak. Jadi zina yang bagaimana yang maksud tu? Zina dua mata adalah penglihatan. Mana melihat sesuatu, tu zina mata. Ni dia panggil majaz, secara majaz. Zina sini secara bukan hakikat. Kalau hakikat kena paruk, kena timbuk. Ni panggil majaz. Zina dua telinga ialah mendengar. Zina lisan ialah bercakap. Zina tangan ialah membentang. Ataupun ni batsh ni kita kata zina tangan ialah menyentuh lah. Itu maksud dia batsh. Zina kaki ialah berjalan. Baik. Hati mengingini dan bercita-cita, dan alat kelamin membenarkan atau mendustakan. Apa maksudnya? Dia begini.
Jadi bila mata zina dua mata ialah melihat. Mana bila mata melihat sesuatu yang menggairahkan, dia akan memberi kesan pada hati. Maknanya hati akan proses maklumat yang tidak baik itu daripada mata. Sebab tu ada kadang-kadang bila mata tengok, mana hati membenarkan di sini maknanya dia akan cuba merealisasikan apa yang dilihat oleh mata. Kadang-kadang mata tengok tu timbul proses, mana hati tu akan buat. Tapi ada setengah tu tidak. Sebab itu maksudnya bercerita. Jadi akhir sekali mata duk tengok semua perkara tak molek tu, akhir sekali dia memberi kesan pada hati. Akhir sekali kalau tidak zina pun dia akan melakukan perkara yang haram sampai satu tahap. Hak inilah yang disebut oleh ulama kita tidak boleh biarkan mata kita berterusan melihat yang haram, sebab dia boleh membawa kepada yang haram, zina hakiki. Kita tidak boleh membiarkan tangan kita terlibat dengan zina yang tidak hakiki. Misalnya menyentuh sesuatu yang haram yang berkait dengan seks lah, tak kira lah kemaluan kita sendiri ke, ataupun tak kira lah apa saja. Sebab apa? Dia kalau dibiarkan, kelama-kelama dia boleh membawa kepada zina yang hakiki. Begitulah juga kaki sentiasa pergi ke tempat-tempat yang boleh merangsang seks misalnya, boleh menyebabkan naik nafsu syahwat. Lama-kelama kalau dibiarkan, tidak dibendung, dia boleh terjerumus seseorang itu ke dalam zina yang hakiki. Hak sebut ni zina majazi. Itu maksudnya. Jadi maksud hati membenarkan atau mendustakan itu makna kadang-kadang hati tu ikut arah mata tu, dia ikut terkesan tu. Kadang-kadang tak. Mata tengok hati kawal, hati yang kuat lah. Tapi ada setengah tu hati tidak kuat. Tapi hati yang kuat pun kalau musir, berlaku secara musir, berterusan, bahaya. Wallahualam ni anak sebut ni Imam Ghazali dalam kitab Ihya ada sebut. Imam Ghazali kata seseorang yang melihat perempuan yang mendedahkan aurat 3 kali, masuk kali keempat dia akan rasa ringan aurat itu. Anak rasa betul tu. Sekali tengok, sekali lah nazrah, sekali tengok nazrah, masuk kali kedua tu nazrah tu panjang roh tu. Tengok lama. Kali ketiga, kali keempat dia rasa ringan. Itulah sifat hati manusia, kata Imam Ghazali. Dia kata Ihya. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab Imam Ghazali dia bidang dia kepakaran dalam bidang tu. Jadi kena berhati-hati. Nah, ayatnya bahagia dosa ni kalau berterusan, dia sukar hati dia nak kawal kalau berterus. Sebab tu Nabi guna istilah zina mata. Dia boleh membawa pada zina hakiki kalau tak jaga. Gitu maksudnya. Sebab itulah dalam setengah kitab sini pun ada, anda tak ingat muka surat berapa, dia kata betul. Nabi kata dalam mukadimah kita bincang dah, Nabi kata hati telah puncanya. Fa idza salahat salahal jasad, fa idza fasadat ala wahya. Betul hati itu, tetapi dia ada putaran dia. Hati dia tidak boleh melihat, yang melihat tu mata. Hati tidak boleh mendengar, dia yang mendengar tu telinga. Tetapi semua anggota-anggota panca indera kita tu, maklumat tu dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke hati. Maknanya kalau kita sebut hati yang mengarah ke seorang berzina, peranan siapa tu yang mula-mula? Mata, tangan, kaki. Kita panggil penglihatan. Hak tu sebenarnya main peranan yang menghantar maklumat untuk merangsang hati tu. Jadi hati ni juara je. Arah itulah yang maksud membenarkan. Kalau hati tu dia suka tak jangan buat, dia kata. Hati tu makna dia mendustakan. Dia tak ikut arah tangan tu. Baik, sebab tu Imam Ghazali kata kalau berterusan boleh aja hari ni tak ikut arah. Lusa dah minggu depan dah main nak hari. Lepas tu sehari pula berapa kali. Hati manusia boleh berubah. Jadi yang merubah dia tu apa? Anggota-anggota lain. Sebab tu dah dia betul kita kata hati baik tu baik lain, tapi hati tu sendiri dia ada kesan dengan perbuatan zahir kita yang memberi kesan tu. Jadi kalau kita sebab tu kalau kita nak jaga hati, kena jaga mata. Inilah maksud dia. Sebab dia saling berkait. Jadi makna jangan menyalahkan hati sajalah. Hati kata aku sama je kena. Padahal dia tu sebenarnya mula-mula je bawa cerita tak molek tu. Dia bawa maklumat tak molek masuk dalam aku. Cumanya hati ni dia je kawal. Itu maksudnya.
Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Antara bencana pandangan yang berlebihan, ni orang panggil kesan negatif lah. Yang pertama sekali, pandangan, penglihatan atau mata ni merupakan satu maksiat dan bercanggah dengan perintah Allah. Itu kesan dia. Mana kalau kita tak kena guna mata kita, dia boleh jadi maksiat. Kesan tu jadi maksiat dan bercanggah dengan perintah Allah. Sedangkan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga akhirat yang lebih bermanfaat selain daripada mematuhi segala perintah Allah. Maknanya antara yang menjadi punca seseorang itu melakukan maksiat, dia jadi derhaka kepada Allah, tidak taat, salah satunya kerana pandangan itu, mata itu. Jadi kena beringatlah. Yang kedua, dengan sebab penglihatan yang berlebihan juga dia boleh menyebabkan hati kita tu berbelah bagi, bercerai-berai hati dan menjauhkan hati daripada ingat kepada Allah. Ia mewujudkan perasaan liar seseorang terhadap Tuhannya. Manakala menutup pandangan atau mengawal pandangan, dia akan mewarisi perasaan jinak kepada Allah itu. Kita akan jadi jinak. Jadi hati tu, mata tu kena jagalah. Sebab tu masa belajar pun tok guru kita pesan sama. Dia kata jangan banyak sangat tu tobik pergi kedai tu masa tu tengah mengaji. Kalau nak beli barang kiring pakai gigi dua orang ya. Kiring. Dia kena jaga, dia kata. Khususnya kita ngaji. Kalau masa ngaji pun tak jaga, kalau tidak ngaji tak tahu. Nah, masa duduk nak hari dia baca hadis pun tak nak jaga. Cuba bayangkanlah lagu mana. Itu peringatan dia. Baik, yang keempat, yang ketiga, melemahkan hati. Pandangan ni boleh melemahkan hati dan mendukacitakannya. Hati sentiasa berada dalam keadaan yang tidak subut, dia panggil. Tidak mutmainnah, tidak subut, tidak mantap. Manakala menutup atau kawal pandangan menguatkan hati dan mengembirakannya. Jadi di sini maksud yang ketiga ni, kalau kita berjaya kawal pandangan, maka itu salah satu usaha yang boleh memperkuatkan hati itu. Hati itu jadi subur. Mana titik-titik hitam itu jadi minima dalam hati kita. Yang keempat, penglihatan dia boleh membuatkan hati menjadi gelap. Ini dengan sebab dosa. Apabila hati menjadi gelap, ia akan ditimpa oleh pelbagai bala dan keburukan dari segenap arah, seperti bid'ah, kesesatan, mengikut hawa nafsu, dan menjauhi daripada punca-punca yang boleh membawa kepada kebahagiaan. Cuma ada dalam setengah-setengah kitab tu, ni anak ada catat ni. Dia kata bukan sekadar itu saja. Maknanya bila jadi gelap tu, kesan dia merebak kepada penyakit-penyakit lain. Banyaklah jadi penyakit apa dia. Bila hati tidak tenang ni, kadang-kadang dia setengah-setengah kesan kepada hati ni. Bila hati tidak ada mutmainnah, hati tu jadi tidak subut, tidak mantap hati tu. Hati tu sudah jadi gelap, hati tu sudah minat pada bid'ah dan sebagainya. Sebenarnya dia memberi kesan pada penyakit fizikal juga. Kesan pada penyakit fizikal juga. Ataupun paling tidak jadi apa ni, apa dia kita panggil tu, mudah gelabah misalnya, mudah timbul rasa syok. Kadang-kadang hak jelas dah syok lagi. Dia boleh jadi gitu. Jadi tak kemah tu pegang agama tu, jadi itu kesan dia. Kerana apa? Banyak sangat titik-titik dosa dalam hati tu. Tu kena jaga molek lah. Yang kelima, pandangan yang berlebihan boleh mengeraskan hati dan menutup pintu ilmu pengetahuan. Manakala menutup pandangan mata atau kawal pandangan mata membuka pintu ilmu pengetahuan dan memudahkan punca-punca untuk mendapat ilmu. Ibnu Abbas kata, ini ada dalam tengok dalam tafsir, dia bincang tentang hati orang munafik ni lah, yang mana ada penyakit hasad dan syak itu. Dia kata hati manusia ni dua saja. Kalau kita tengok cara Quran guna, dia guna hati yang keras dan hati yang lembut, istilah dia. Layyinul qalb, qaswatul qalb. Apa maksud? Hati yang keras ni makna hati yang sudah gagal berinteraksi dengan perkara yang baik. Itu mudah.
Hati yang layan, hati yang lembut ni hati yang mudah berinteraksi dengan perkara yang baik. Itu dua istilah. Sebab tu minta janganlah kita jadi keras hati. Apa maksud keras hati? Tak minat pada kebaikan. Itu maksud dia. Salah satu punca dia kerana melihat secara berlebihan. Apa makna lebih dia telah sebut di awal. Yang keenam, penglihatan yang berlebihan akan memudahkan syaitan memasuki hati. Jadi punca terbuka tu, dia punya orang panggil pun terbuka pintu benteng. Hati kita ni tempat serangan syaitan dan iblis. Mana kena jaga sebab dia benteng tu. Kalau rosak tu terbuka habis. Tangan pun jadi tak mau jadi melakukan maksiat habis. Bila rosak benteng tu telah berjaya ditembusi oleh syaitan. Jadi bila kita tak jaga penglihatan, maka dia akan terbuka pintu benteng itu. Syaitan boleh masuk. Akan menghiaskan, syaitan akan menghiaskan wanita yang dilihat dan menjadikannya sebagai berhala yang sentiasa diingat oleh hati itu. Seterusnya menyalakan api syahwat dalam diri dia. Dalam beberapa buku yang anda baca lah, seseorang yang makna hati dia sentiasa ingat kepada perempuan-perempuan dia lihat ni dengan yang tidak menutup aurat, dia ingat. Syaitan akan melihat perempuan tu cantik, walaupun perempuan yang dia tengok tu memakai pakaian yang menutup aurat pun, kalau dia sudah kena penyakit ni, syaitan akan hias dalam diri dia gini-gini. Akhir sekali apa kesan dia? Salah satunya bila dia bersama isteri dia pun sudah jadi tidak apa panggil nafsu tu jadi sudah menurun. Dia mulalah timbul rasa tak puas hati. Asalnya ni salah satu. Jangan main jangan main perkara ni. Dia jadi ada kesan tu kukuk mana tu. Setengah-setengah kitab ni disebut gini lah. Mana hati kita setahu mana hati kita mudahnya terkesan kepada anggota-anggota zahir kita, orang panggil panca indera ni. Mana perkara tu benda yang real, bukan teori-teori, tidak. Sebuah tubuh fizikal kita, inilah dia kata. Kalau dia guna istilah buku, dia panggil mizaj dia punya. Mizaj ni apa dia? Suhu badan. Suhu badan. Mana suhu badan kita ni boleh berubah jadi panas, jadi sejuk dan sebagainya berdasarkan kepada tindak balas pada makanan. Kita makan daging, ataupun makan budu pula, nak apa poyok musaking pula tu nak cuaca tu jadi lagu mana berasa tu perlu hujah tak boleh pakai baju perlu ada kesan benar sejuk jadi sejuk. Kalau fizikal pun ada kesan dan dengan sebab pemakanan dan minuman dan persekitaran, begitu juga hati kita. Hak spiritual ada kesan. Tu ada kesan. Yang ketujuh, penglihatan yang berlebihan menjerumuskan manusia ke lembah kelalaian. Dia boleh menyebabkan manusia jadi lalai dan mengikut hawa nafsu dia. Jadi tak sedar. Ana lebih minat dalam setengah-setengah ulama dalam internet pada kalau kita bicara tentang afatul qulub ni, penyakit-penyakit hati ni, dia sebut bila dia bicara tentang penglihatan ni, dia kata salah satu waktu kita boleh kesas diri ni, kita boleh sukses diri. Bila kita baca Quran, kita berzikir, kita rasa macam sekejap je baca, seminit tu rasa jemu, rasa nebeng lah. Ada masalah tu. Kita boleh kesal. Kita boleh semak hidup kita lagu mana kita ada kalau kita kecek hari takut kita mengompak ke ataupun kita ni banyak dengan muzik ke macam mana. Sebab muzik ni salah satu yang menyebab hati kita jadi liar. Beringat sikit muzik ni. Jangan lebih. Dia ada berbicara dah ni atau bicara gitu. Mana tak ingat lah. Yang keberapa tu. Bicara dah rasanya muzik tu. Bicara dah kena berhati-hati tu. Main telefon kan. Kena beringat benar tu. Kita boleh rasa sedih. Kalau banyak sangat itu muzik, baca Quran tengah bulan. Bahasa tak sedap sekali boleh setengah jam ni bahasa 15 minit puasa WR tubuh. Apa tu? Kalau bahasa Kelantan je hati sombak tu. Ada tu tak kena tu. Kena betul lagi. Itu cara dia. Memang begitu. Tu kan. Kena beringat Yang ke-8, penglihatan yang berlebihan akan membunuh, akan sekurang-kurang mencederakan hati. Kalau tidak bunuh terus pun, tak mematikan hati pun, dia akan mencederakan, terjejah teruk di hati. Tidak ubah bagaikan jerami yang terkena api. Jikalau tidak membakar keseluruhan jerami itu pun, sekurang-kurangnya sebahagiannya sudah rosak jerami itu dengan sebab api itu.
Begitulah hati. Yang kesembilan, dia boleh melenyapkan cahaya mata hati. Dia panggil basirah. Ain basirah. Dia boleh menumpulkan ain basirah. Jadi tidak tajam dah pandangan hati. Jadi tumpul, jadi gelap dan sebagainya. Mana kesab sana tu ni lah hak kita kata ilmu tazkiyatun nafs, nak baiki diri tu. Jadi kalau kita nak baiki hak ni, kita duduk dalam hutan bawah pokok tu lah, atau dalam gua tu senyap gitu. Tak boleh nak pasti muka tak tengok. Hak kita boleh pasti bila lepas kita baca Quran, kita malam tu kita kata baca Quran lagi, kita cuba buat, tiba-tiba kita pergi pasar, kita tengok lagu mana ada kesal ke tidak. Mana kita boleh tahu lah mana kita baiki kehidupan kita dalam kehidupan. Anak kadang-kadang nak guna istilah gini lah, mana kalau kita hidup dengan cara tu, nak baiki diri, pergi ke kawasan-kawasan tersembunyi, tak ada kita seorang, itu bukan proses kehidupan. Istilah tidak hajar, itu bukan kehidupan yang dikenaki oleh agama kita. Tidak, kena ingat tu. Kehidupan agama kita lagu ni, esok kita pergi kerja, tapi di situ kita baiki. Kita dari situlah kita nilai. Kalau kita duduk ngaji ni lagu mana? Oh, kemarin kita tersilap pandangan, tersilap cakap banyak kemarin. No, kita kuat. Itu proses dia, itu proses kehidupan. Ni kalau duduk ala gua nak tahu mana tu. Memang tak kerja sama duduk seorang. Tu ya. Baik, seterusnya nombor 3. Ni pergaulan yang berlebihan. Ni parah lagi ni. Pergaulan yang berlebihan. Ni ringkas yang disebutnya. Pergaulan yang berlebihan merupakan penyakit. Bukan pergaulan tu yang berlebihan. Tak bergaul itu penyakit juga. Pergaulan yang berlebihan itu penyakit juga. Jadi pergaulan yang berlebihan merupakan penyakit yang mengundang pelbagai perkara keji kepada hati. Berapa banyak pergaulan dan interaksi yang berlebihan menghancurkan nikmat dan juga mencetuskan permusuhan. Pergaulan yang berlebih-lebihan mengundang penyesalan yang besar di dunia dan akhirat. Kesan yang ditimbulkan oleh pergaulan yang berlebihan memenuhkan hati dengan kotoran yang dilakukan oleh manusia, lalu menghitamkan hati dan menjadikannya bercerai-berai. Hati itu jadi tidak tenang, gelisah, keluh kesah dan juga lemah. Dalam sejarah, Abu Talib tetap mempertahankan agama nenek moyang dia dan enggan menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Tak pernah kita dengar kata Abu Talib kata Muhammad bawa ajaran tak betul. Tak. Tapi kenapa dia tak terima ajaran Nabi? Dan dia mempertahankan Nabi. Tak kira lah atas dasar anak saudara dia pun. Dia bertahan. Tapi kenapa dia tak terima? Dia enggan menerima agama yang dibawa oleh Nabi SAW disebabkan terpengaruh dengan rakan-rakan yang mempengaruhi dia. Rakan-rakan yang buruk tu. Sehingga membuatkan beliau enggan mengucapkan kalimah syahadah itu. Ataupun setengah dalam kitab misalnya Dr. Ali As-Salabi dia kata pengaruh ajaran nenek moyang. Pengaruh ajaran nenek moyang. Dia saya nak tinggal tu. Sebab dia ni ketua kaum. Pergaulan yang berlebihan mengundang rasa penyesalan yang tidak berkesudahan di hari akhirat kelak, seperti mana firman Allah. Ni kesal pergaulan dengan orang yang tidak jauh ni, tidak baik ni. Misalnya kalau kita tengok dalam ayat ni lah. Ini surah Al-Furqan ni. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli khalila sabila. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya. Bukan gigit tangan ni sebenarnya, gigit kalau dalam gigit ni, dia gigit ni, gigit kuku, jari, tanda penyesal. Bukan gigit tangan gitu. Orang menyesal ke mana? Duk gigit jari. Marah kerana marah pada diri sendiri. Sebenarnya kalau
perbandingan ini dibuat untuk menunjukkan hasrah. Kalau dalam tafsir dia sebut untuk yadullu ala al-hasrah. Addu atrafil asabi' ni mana isyaratun ila hasrah. Gigi ujung-ujung jari ni isyarat pada penyesalan. Menyesal. Itu dia nak ayatnya. Sambil dia kata, dalam keadaan menyesal tu dia kata, dia kata alangkah baiknya kalau aku dulu di dunia dulu mengambil jalan yang benar seperti yang dibawa oleh Rasul. Bapa ikut puak-puak tak pakar tu dia kata. Bila mana tu? Dia melihat neraka, melihat azab. Rupanya semua benar yang disebut oleh Muhammad. Betul sungguh. Menyesal. Dia kata, celakanya aku. Ana ubahlah sedikit. Celakanya aku. Alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si kafir itu menjadi sahabat karib. Tu ana ubah juga tu. Kalau aku tak ambil lah si kafir itu jadi sahabat aku, tak jadi lagu ni. Masa tu duk gigit jari bila-bila menyesal. Sesungguhnya si kafir itu telah menyesatkan aku dari jalan peringatan yakni Al-Quran setelah ia disampaikan kepadaku. Dan sesungguhnya syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sebagai sahabat karib dia. Baik, kalau kita baca, kita akan jumpalah bagaimana orang-orang yang terpengaruh dengan syaitan tu dia doa kepada Allah supaya Allah kenakan hukuman pada iblis syaitan 2 kali ganda. Lepas tu syaitan jawab, dia balas dengan syaitan. Dengan dia panggil apa? Taurut dia tu, dia balas dengan taurut dia. Kadang-kadang taurut ni harta kita boleh jadi taurut. Keluarga kita, anak pinak boleh jadi taurut. Mana taurut ni sesuatu yang menyesatkan manusia. Yang menyesatkan itu taurut bagi dia. Mungkin bagi kita tidak. Bagi orang yang hidup pandai dalam beragama, anak tu bukan menjadi taurut pada dia. Tapi setengah orang anak jadi taurut, punca dia sesat. Kadang-kadang setengah manusia harta jadi taurut untuk dia. Tak apalah. Jadi hak ni kadang-kadang taurut tu tidak salah pun dia yang salah. Baik. Syaitan ni, iblis dan syaitan ni, dia akan kata, dia kata, bapa nak nyalah aku ni, aku rakyat ya, tidak paksa pun. Bapa yang mau pilih. Jadi balas pula. Syaitan berlepas diri daripada itu. Berlaku fenomena itu di hari akhirat. Pada hari itu kan, baru dia menyesal tu, betul-betul menyesal. Padahal Muhammad dia ayat dahulu tak dengar, tak percaya ke Muhammad. Padahal Muhammad tu paling cerdik, paling baik, dah tak ada orang baik pada dia. Sebab itulah kalau kita guna bahasa munasabah, bahasa logik. Kalau Muhammad mu tak percaya, bagaimana mu boleh percaya pada orang lain? Yang mana orang lain tu tak boleh nak banding dengan Muhammad dari segi amanah, jujur, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita kalau tidak tabligh, mu tak siapa lagi hak dia tu dah. Ataupun tabligh dah ketika jen, kenapa tak boleh terima? Padahal orang lain tidak sebaik itu. Mana kalau hak Muhammad pun tak boleh terima, orang lain lagi tak boleh terima. Sebab tu dia modal paling utama Nabi ni adalah akhlak tu lah. Bila Nabi bawa agama ni, orang tak boleh nak kata ke dia, nak bawa agama mustabah, orang tak boleh nak kata. Enggak, dia tak pernah bohong, tapi tak terima juga. Nasib manusia lah. Sini dia ada buat pula ni dia bagi kita ni. Dia kata pergaulan dengan masyarakat ini kita boleh kategorikan kepada 4 jenis. Ni molek ni. Kita duk saing atau riti dengan semua jenis peringkat manusia ni, dia mengikut ulamanya 4 jenis ni. Kalau kita buat analisa, buat koreksi tentang kita baca, mungkin tidak sempat semua analisa ni. Yang pertama sekali, pergaulan yang diibaratkan bagaikan makanan yang tidak dapat dielakkan dalam sehari semalam itu. Mesti kita kena makan. Ada juga jenis pergaulan mesti kena bergaul, tak boleh nak elak. Setelah seseorang melakukan pergaulan yang perlu, dia meninggalkannya. Kemudian apabila diperlukan semula, dia bergaul pula sehinggalah perkara tersebut berlaku secara terus-menerus. Golongan ini ialah golongan ulama billah, ulama yang ikhlas kepada Allah. Ulama billah tu ulama yang ikhlas kepada Allah. Buat sesuatu semuanya billah, kerana Allah, kerana Allah. Ulama jenis ni yang menjalankan tugas anbiya, menasihati kerana Allah, menasihati kitab Allah, menasihat. Tu dia ada perbezaan. Nasihat lillah. Nasihat tu untuk siapa? Liman ya Rasulullah. Nabi kata ad-dinun nasihat kan? Sahabat tanya liman ya. Maka Nabi sebut lillah wali kitabih wali rasulih. Mana dia
Jadi nak urang ni banyak cerita lah. Mana kalau kita kata ikhlas kepada Allah ni, maknanya dia ikut perintah Allah lah. Tinggal apa yang Allah larang. Dia jaga agama Allah. Itu makna nasihat kepada Allah. Nasihat kepada kita Allah, patuh kepada ajaran kita tu. Termasuk baca Quran tu. Nasihat kepada Rasulullah ni, apa dia? Ikut sunnah dia, belajar sunnah dia. Kau tu dia buat. Lepas tu dia ni peranan dia dalam pergaulan dia tidak lebih daripada untuk memandu masyarakat. Sebab tu dia tak banyak bergaul. Tak banyak bergaul. Dia pergi tu kan ada tujuan. Misalnya keluar untuk mengajar. Contoh lah, ada setengah ulama kan, dia tobik masa untuk mengajar. Lah ni pun ada gitu. Kalau dulu Imam Suyuti, Imam Bukhari tak ada lah tobik puah, sakit punya puah, duk saja dah tobik dah. Tobik tu kerana nak menyampaikan ilmu. Tu. Ni pergaulan yang diibaratkan seperti makanan. Tak makan mati. Ni begitu. Dia kena bergaul. Jadi makna orang yang begini, dia ni taraf dia ni status dia ulama. Sebab kalau dia tidak menyampaikan agama, siapa lagi? Tu. Yang kedua, pergaulan yang ibaratkan sebagai ubat. Kerana diperlukan di waktu perlu saja. Orang tak makan obat sepanas gitu. Tiga perlu. Orang kata lambat, dia kata besar ni. Dia pun bahas botol misalnya tu cepat ngati tu. Selagi mana seseorang itu berada dalam keadaan sihat, dia tidak perlu bergaul dengan masyarakat. Namun mereka tidak dapat lari daripada masyarakat dalam merealisasikan maslahah kehidupan. Ia melibatkan lapangan seperti muamalat, perkongsian nasihat, penyeliaan rawat dan sebagainya. Ini termasuk juga mengikut ulama pergaulan biasa yang tidak boleh dielakkan. Misalnya kita bekerja, kita terlibat bekerja ke darun cik, tu pergaulan dalam bentuk begitu. Muamalat tu, perkongsian, keperluan ni biasa, pergaulan biasa. Ni maksud ulama ni pergaulan biasa yang tidak boleh dielakkan. Dan hak ni termasuk dalam ma ya'ni, apa yang berguna, bukan ma la ya'ni. Ni termasuk dalam ma ya'ni, sesuatu yang berguna, bukan ma la ya'ni. Yang ketiga, anak habiskan lah sini. Pergaulan yang diibaratkan sebagai penyakit. Tadi ubat. Jadi mengikut perbezaan martabat, jenis kekuatan dan juga kelemahannya, pergaulan dengan orang yang seumpama ini tidak menguntungkan baik dalam urusan dunia maupun akhirat dan perlu dijauhi. Ni pergaulan yang wajib dielakkan. Tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan. Tu. Kadang-kadang kita, dia gini, anak nak sebut mudah lah. Ada sengsara bila kita bergaul dengan dia tu, kita menjadi tidak mengumpat. Kita tengok dia tu, kita tahu dia ni payuh, aku nak dengar dia kecek hawa. Mana kalau kita duduk saing dengan dia, kita tak mengumpat lah. Tu malik. Ni dah ni. Yang ketiga ni, kalau kita bergaul dengan dia, jadi mengumpat. Jadi tak pergi semai cuma, jadi ke dia. Duk nampak benda tak boleh, kecek kat duk kiyah pada benda-benda tak boleh saja kecek tu. Ni tak perlu. Orang lagu ni sekadar assalamualaikum, minta maaf lah sibuk nak pergi lagu lain. Sekadar tu cukup. Tak sah. Sebab tu sini Nana buat pergaulan yang wajib dielakkan. Tak sah. Dia ada kesan buruk. Kecuali orang tu dengan maksud nak baiki tu. Doktor tu kena pergi pak usah ke doktor, takut dengan pesakit, berat jugalah. Ni untuk biasa. Yang keempat, pergaulan yang diibaratkan bagaikan menjerumuskan diri ke lembah kemusnahan dan kebinasaan. Pergaulan dengan orang seumpama ini tidak ubah bagaikan orang yang memakan racun. Maknanya tentu dah jadi rosak dengan dia. Boleh tentu dah. Tidak kata kemungkinan penyakit, dah. Jika ada penawar yang baik, mungkin dia akan sembuh, dan jika tidak, dia akan menjadi destinasi orang-orang yang mengucapkan takziah pada ahli keluarga dia. Jadi almarhum dia lepas hari itu. Seolah-olah begitu. Mereka ini adalah ahli bid'ah. Parut dia begitu. Ini ahli bid'ah dan sesat yang sentiasa menjauhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang jalan agama Allah. Tidak wajar sama sekali bergaul dengan orang seumpama ini, kerana boleh mematikan hati dan mendatangkan penyakit. Setengah-setengah ulama dia kata hak ni selain daripada bid'ah dan sesat ni, makna dia ni menganjurkan kepada kesesatan dia tu. Ngajar dan suruh jadi sesat. Ni tadi. Ni memang tak boleh lah. Ni berat kelajak ni. Cari keahlian dan suruh jadi sesat tu. Ni tadi.
Hak tadi dak. Gitu ya. Pergaulan dengan dia. Hak ni dak ni. Ahli bid'ah sesat. Setengah ulama kata dia mengajak orang kepada kesesatan. Dan dia merubah hukum yang benar. Apa ni, tanggapan dia benar. Jadi orang jadi keliru tentang agama. Ni sangat bahaya. Ni wajib dijauhi. Begitulah. Baik, seterusnya untuk yang keempat tu, makanan yang berlebihan. Pulak ni. Parut-parut berlaku lah ni. Patut lagu mana makan berlebihan tu. Sini pun ada buat catatan juga. Ni kita bincang semula lah. Maknanya dalam minggu ni, cuba ejah ni lah. 2 kali. Mana penglihatan, cuba ejah dalam seminggu ni. Untuk tazkiyatun nafs. Dan juga dari segi pergaulan kita. Cuba ejah dalam seminggu. Itu tujuan kita belajar ni lah. Itu tujuan kita belajar. Mana kita boleh bergaul seperti biasa, cuma kita fikirkanlah. Kita fikirlah. Sebab itulah bagi anak lah, mana tak perlu kita memutuskan silaturahmi. Kita duduk sama pejabat, tapi dia tu jenis kecek kata, kita senyap tak apa dah. Senyap, dia kecek kita senyap. Bila dia puk sebuah hari, kita senyap lah. Ataupun puluk bila dia masuk channel yang tidak molek, kita senyap lah. Tak perlu kita pulau dia. Sebab kalau mengikut Syekh Uthaymin, kadang-kadang orang lagi ni, bila kita pulau dia, hanya berlaku putus silaturahmi saja, tapi tak berubah. Tapi kalau kita kawal, kita duduk dengan dia, niat kita pun nak ubah dia. Bila dia sebut, dia bercakap perkara yang tak molek ataupun benar-benar negatif, kita senyap. Kita tak bagi respon. Itulah hak dia dikatakan benci dalam hati. Wadzalika adhaful iman. Dia boleh merubah. Benci dalam hati ni, dia boleh merubah keadaan. Sana senyap. Mulut tak kata. Senyap. Maknanya kita tidak busakung. InsyaAllah ada perubahan. Dia pun beringat lepas ni. Dia kata dia tu nampak lagu tu lebar tu, dia kata Tok Wali tu kata. Dia beringat. Kalau kita ada, dia tak kecek tu. Maknanya besar tu peranan kita dalam keberadaan kita bersama dia. Tu tak perlu. Kalau ikut Syekh Utsaimin, dia kata hak kita nak memutuskan silaturahmi ni, kalau kita ni lemah telajak, kita tak boleh. Kita cuba hajar dia panggil. Kita cuba pulau ini hak ni kita lemah telajak kadang-kadang. Sebab kalau kita duduk dengan dia, kita pun jadi gitu juga. Tak salah, hak ni jangan pergi dekat dengan orang gitu. Tapi kalau kita boleh ubah dia, bagi Syekh Utsaimin, dia sebut hak ni bukan dia saja. Sebab kadang-kadang orang sebut Syekh Utsaimin jangan tak bulu. Padahal nak tengok dalam syarah Riyadhus Shalihin dia tu, mami anak suka nak baca buku dia. Dia kata setengah-setengah perkara dia kira gini. Dia panggil, dia ada 2 istilah lah. Dia anak pun jari-jari guna. Dia panggil fiqhun nas dengan fiqhul waqi'. Fiqh nas ni hak kita dah baca lagi ni kena jauh. Apakah di segi realiti kena gitu juga? Kadang-kadang hak kita baca dalam teks gini, tapi bila kita nak bawa ke tengah masyarakat, kita kena lihat fiqhul waqi', fiqh realiti. Fiqh realiti ni maksudnya amalan Nabi, amalan sahabat. Sahabat kadang-kadang ada setengah sahabat menjauhi, setengah sahabat dia pergi dekat orang-orang yang bermasalah. Hak suka ngopak ni apa? Sebab kalau hak kita hak baik-baik tak pergi mendampingi dia, dia ngopak sama je. Sebab ni lagi kat senyap. Kalau dia ngopak senyap, bila dia masuk channel lain, kita japuk balik. Dia pahas lah. Dua orang jadi, dia kata dia ni kalau masuk channel ngopak, dia senyap lah ni. Tapi kalau masuk hak bercakap hak tajuk yang baik, dia japuk lalu. Lama kelama dia akan berubah. Tapi kalau kita tidak boleh buat gitu, molek kita cuba elok diri lah. Itu dia bincang. Sebab tu dia kata perkara ni kena lihat antara fiqhun nas dengan fiqhul waqi'. 1-2 perkara yang perlu kita faham lah. Okay, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita akan bincang pula makanan yang berlebihan. Tak boleh lebih. Kalau lebih jadi lagu mana? Ni berat-berat berlaku lah ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.